أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Okey, last kita berhenti itu kita masuk pada ucapan mana? Wal fiqhu ke? Al aslu Fal aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Itu tak baca lagi. Baik, kita baca. Jadi ucapan Imamul Haramain Al-Juwaini, fal aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Okey, kita dah hafal matan, jadi dia akan tu nampak dah kenapa kita bincang tajuk ni. Setelah bincang tentang ilmu usul fiqh, hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusul min usulil fiqhi wa dhalika ay wa lafzu usulil fiqhi muallafun min juz'ain mufradain ahaduhuma usul wal akhar al-fiqhi. Taib, hayya bina nanzur ma makna al-usul wa ma makna al-fiqhi. Jadi di sinilah ditimbulkan perbahasan tentang perbahasan apakah dia al-aslu dan apakah dia al-far'u. Dan ujung nanti wa usulul fiqhi turukuhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha wa ma yatba'u zalik. Jadi tahulah kita bahawa sekarang ni kita hanya nak tahu tentang apa makna usul dan juga fiqh dari segi bahasa ataupun dari segi asal kalimah saja. Nantilah setelah kita tahu ma huwal aslu wa ma huwal far'u wa ma huwal fiqhu, akhiran ma huwa ilmu usulul fiqh. Fa'arrafana Sayyiduna Imamul Haramain Al-Juwaini biqaulihi wa usulul fiqh turukuhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha wa ma yatba'u zalik. Jadi hari ini kita akan masuk kepada perbahasan tentang apakah dia al-aslu yang merupakan pecahan pertama daripada kalimah usul al-fiqhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal wa hadha al-matnu syarahu Sayyiduna al-Imam Al-Hattab rahimahullahu azza wa jal. Qala Sayyiduna al-Imam fal aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Fa di sini panggil apa? Fa al-fasihah. Faul fasihah. Setelah disebut wa zalika lafzun muallafun min juz'ain mufradain ahaduhuma usul wal akharul fiqhi fal aslu. Fa di sini panggil faul fasihah. Yang mana fa'ul fasihah ini dia adalah sebagai ringkasan daripada sejumlah ayat yang panjang. Iza aradta an ta'rif ma'nal asl fa aqulu laka al aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Sepanjang panjang tu dia hanya sebut fa aja. Fal aslu. Jadi kalimah fal aslu tu takdir dia adalah iza aradta an ta'rifa ma'na al asli fa aqulu lak al-aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Kalau kamu nak tahu apa dia al-as, maka al-as adalah ma bunya alaihi ghairuhu. Jadi fa ini dipanggil faul fasihah. Fa yang peranan dia adalah menjelaskan apakah sebenarnya kalam yang diinginkan tetapi tidak disebut secara tulisan, tapi diwakili dengan harful fa. Sebab kalimah fa di sini, dalam kalimah fa tu sendiri banyak makna. Ada fa'ul fasihah, ada fa fujaiyah, ada fa dengan masuk fa'ul tafri'. Jadi di sana ada pelbagai makna bagi kalimah al-fa. Fa tu sendiri ada banyak makna. Di sini kalau kita cuba timbang, kita cuba rasa fa di sini adalah fa'ul fasihah. Jadi kata Syekh Said Shaltut hafizahullah azza wa jal, kita nak tahu satu huruf itu yang ada banyak makna dalam ayat ini, makna dia apa? Umpama seperti seorang tukang masak, dia kena rasa tak sedap. Sedap. Macam kami pagi tadi makan tokmiyah dengan Al-Fadil Ustaz Taqi. Bila kami makan tokmiyah tu, adalah satu makanan Mesir nama dia baba apa dia? Baba ghanuk. Baba ghanuk. Jadi pakat first time makan baba ghanuk. Saya dah banyak kali dah. Saya cuma tak jumpa mama ghanuk je. Baba jumpa dah. Baba ghanuk. Ghanuj asal dia lah. Tapi orang mesti panggil jim jadi ga. Ghanuk. Jadi pakat rasa. Ambil roti sikit, dah tak bayar pula tu kan. Semuanya saya yang support bagi tadi. Semua yang rasa.
Bila rasa nampaknya dah sedap, jadi akhirnya licin beli baba ghanut 5 genih habis lepas tu dia orang tak bayar. Jadi kalau kita tengok, bila rasa dia kena, akhirnya kita rasa sesuai. Begitu juga kata Fadilatul Syekh Said bin Syatu Hafizahullah, bila kita jumpa sesuatu kalimah, contoh kalimah haithiyah min haith. Haith di sini maknanya apa? Haithiyah ta'lil ke, haithiyah itlaq ke, haithiyah taqyid ke, maka dia perlu dirasa. Kena tak dengan mana? Oh, kalau kena jalan. Kalau tak kena tak boleh jalan lah. Bukanlah itu maknanya. Dan kadang-kadang bila kita rasa ada 2 makna atau 3 makna, boleh kena pula. Jadi kemungkinan di sana kalimah itu boleh mempunyai pelbagai makna. Okey. Fal aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Al aslu adalah ma. Ma di sini maksudnya ayyu syai'in. Fal aslu ayyu syai'in bunya alaihi ghairuhu. Tak baca lagi ke ni? Maulah. Taib. Fal aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Kalimah al-asl apa maknanya dari segi bahasa? Ma ayyu syai'in. Ma di sini kalau kita terjemahkan, kita akan terjemahkan apalah. Tapi apa di sini adalah ayyu syai'in, apa saja. Tak benda-benda berobjek atau benda bersifat maknawi, kesemuanya termasuk dalam erti kata syai'. Ayyu syai'in, apa saja benda, bunya alaihi ghairuhu. Ai bunya ala hadza syai' ghairu hadza syai'. Jadi sana ada 2 benda. Satu benda menumpang ke atas satu benda yang lain. Benda yang ditumpangi itu namanya al-aslu. Tengok tak apa namanya handset Galaxy? Betul ke? Apa? Handphone. iPhone kita orang miskin mana pandai sebut kan. Kita pakai Nokia 23 kupang tu ya. Tengok tengok handset iPhone tu Banyak orang timbul soalan, kenapa mahal? Kan? Banyak kenapa mahal? Sebab kita nak buat wakaf kan? Kalau kita beli murah-murah yang harga dia 2-300, jadi seminggu saja umur wakaf tu Sedangkan wakaf ni patutnya dia kena lama. Kalau lah ada handset yang harganya sampai RM20,000, kita beli yang tu supaya dia punya umur lagi panjang 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun Tapi tak tahulah sama ada atau tidak. Takat yang ada yang ni lah. Okey. Oh, kenapa timbul isu handset tu? Cuba tengok cuba tengok handset ni Handset yang saya tak tahu di tengah rakam saya kata pun sekadar hiasan, saya tak pasti. Kalau kita tengok, dia itu berdiri di atas apa? Atas stand ada stand. Sekarang senang dulu masa zaman kami rakam kelas di Masjid Azhar pakai handset, tak ada stand. Tu dia sampai pegang tangan macam tu menggeletar tu Bayangkan satu hari tu terlupa bawa kamera, jadi minta tolong kawan tolong rakam kelas sebab tak nak bagi terlepas. Dia rakam dekat 2 jam, sebelah pegang sini pula menggetar-getar gambar tu Tapi tak kisahlah tu, bukti bahawa kelas itu sangat ganas Baik, cuba tengok tu. Tengok handset tu, dia berdiri, dia itu dipegang ataupun dia berpaksi kepada tiang stand tu. Maka stand itu dia adalah merupakan benda yang benda lain berdiri di atas dia. Maka stand ini dinamakan al-aslu. Manakala handset tu pula dinamakan al-far'u. Jadi sini sebut fal aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Al-asl adalah sebarang benda yang dibina di atas benda tersebut akan benda lain. Jadi kalau kita padankan dengan stand ni, al-aslu adalah contohnya satu stand yang mana di atas stand tu ada benda lain selain daripada stand. Apa dia? Handset tu. Ai di sini panggil ai tafsiriyah. Ai yang bermaksud iaitu. Ai. Kalau baca ayu dah jadi makna lain pula. Apa sahaja. Tapi ai di sini dia dibaca dengan sukun. Ai. Bukan ayu atau bukan ayya Ai. Fal aslu ma bunya alaihi ghairuh. Ai fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwal ma bunya alaihi ghairuhu ka aslil jidari ay asasihi wa asli syajarati ay tarafiha al-thabiti fil ardi. Tengok sekarang Imam Al-Hattab dengan gabungan huraian daripada Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menghuraikan matan fal aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Kata beliau fal aslu ai
Iaitu huraiannya adalah bayanuhu huwa fal aslu allazi huwa mufradul juz'il awal. Kalimah al-asl yang merupakan mufrad bagi juzuk yang pertama, subhanallah, mufrad di sini zahirnya adalah mufrad di segi ilmu nahwu. Fal aslu yang merupakan mufrad bagi juzuk pertama yang juga bersifat mufrad. Kalau kita nak cuba main-mainkan bahasa di situ, fal aslu allazi huwa mufradul juz'il awwalil mufradi, cuma di sana mufrad yang pertama akan makna lain, mufrad yang kedua memberi makna lain. Kalimah al-asl yang merupakan mufrad, kita dah belajar sebelum ni mufrad ada pelbagai makna. Di sini mufrad di sini maknanya mufrad yang lawannya musanna dan juga jamak. Sebab al-aslu tu adalah mufrad bagi satu kalimah jamak. Apa dia jamak dia? Usul. Yang usul itu merupakan al-juzul awal, yang mana dia adalah bersifat mufrad juga. Usul tu sini adalah mufrad dengan maksud ilmu mantiq. Kerana usulul fiqh dengan makna satu ilmu khusus, dia sudah tidak mempunyai kaitan dengan juzuk pertama dan juga juzuk yang kedua, sebagaimana telah kita bincang sebelum ni. Pernah bincang kan sebelum ni kan? Okay, ilmu saling kait mengait. Siapa tak datang, khalas, kullu wahid lahu rizquh. Jadi kalimah al-asl yang merupakan kalimah mufrad, bukan musanna, bukan jamak, sebaliknya mufrad bagi juzuk yang pertama. Apa juzuk yang pertama? Usulu. Juzuk yang kedua al-fiqhi. Dan setiap daripada dua-dua juzuk ini kesemuanya bersifat dengan sifat mufrad, bukan murakkab. Okey? Dia adalah mufrad, bukan murakkab, kerana ilmu yang namanya usul fiqh ini dia sudah tidak ada lagi kaitan dengan ta'rif usul dan juga sudah tidak ada lagi kaitan dengan ta'rif al-fiqhi. Okey, apa dia al-aslu yang merupakan mufrad bagi juzuk yang pertama? Juzuk pertama adalah kalimah usul. Ma ayyu syai'in. Ma dengan maksud apa saja benda, apa saja sesuatu perkara. Bunya alaihi ghairuhu. Bunya ala hadha syai' ghairu hadha syai'. Satu benda yang benda lain telah terbina di atas benda yang tersebut. Contoh macam kita buat contoh tadi, handset yang dipacakkan di atas stand. Maka stand itu dibina di atasnya benda lain. Benda lain tumpang atas dia. Maka stand itu adalah al-aslu. Kerana bunya alaihi syai'un akhar. Contoh di sini didatangkan ka aslil jidar, seperti asal bagi jidar. Jidar apa dia? Dinding kan? Al-jidar dengan maksud dinding. Baik, dinding itu dia bukan macam keris, dia boleh berdiri tegak. Kita betul graviti dia berdiri tegak. Dinding dia tak boleh begitu. Dia mesti dipasakkan, dipasakkan ke dalam bumi itu, ada juzuk dia yang tertanam, baru dia jadi dinding. Dia tak boleh orang buat dinding, dia tengok graviti betul biar. Besok lusa orang sandar habis. Dinding pun jatuh, orang tu pun ke syurga terus. Okey, jadi seperti al-asl pada jidar, pada satu dinding, kita tengok dinding zahir dia, tapi sebenarnya di bahagian bawah dinding yang tak nampak tu ada dia punya akar dia, ada dia punya pasak asal dia. Jadi benda yang tertanam itu dinamakan sebagai asl. Kerana dengan sebab benda itulah dapat didirikan dinding. Ka aslil jidar ay asasihi. Buat rumah, sebelum kita nak buat rumah, tanya orang dulu, dia akan letak batu-batu banyak kat bawah tanah tu. Dia gali tanah, dia letak batu, barulah dia akan buat bangunan atas batu tu. Jadi batu itu tertutup, batu itu ditanam dalam tanah, dan dia merupakan pasak bagi rumah tersebut. Jadi benda yang dengan sebab dia lah terbina benda lain, itu namanya al-aslu. Jadi ka aslil jidari ay asasihi wa asli syajarati. Ni semua contoh ka aslil jidar wa ka asli syajarah. Okey, pokok. Aslu syajarah apa dia? Bila sebut aslu syajarah, apa maksud aslu syajarah? Ay tarafiha
ay tarafi syajarah ats-tsabiti fil ardi, bahagian pokok yang sabit berada di bawah tanah. Kita tengok pokok, kita nampak benda yang atas tanah, tapi di bawah itu ada akar dia, akar tunjang ke akar macam-macam. Jadi akar dia itu, bahagian yang tertanam itu dinamakan sebagai aslus syajarah. Aslus syajarah. Apa maksud aslus syajarah? Tarafiha ats-tsabiti fil ard. Jadi dengan sebab akar itu, dapatlah pokok itu berdiri. Kalau tak ada akar, pokok itu akan tumbang. Jadi dahan pokok, buah, daun, ranting, semuanya memerlukan, semuanya berdiri di atas akar tadi. Kalau tidak, dengan sebab akar, semuanya akan tumbang. Tepat pukul 10. Itu tanda tepat pukul 10 suruh qiyam mulai. Okey. Dan kita pun sedang berqiyam mulai sebenarnya. Mendirikan malam dengan majlis ilmu. Ya Rabb taqabbal. Okey. Wa huwa aqrabu ta'rifin lil asli. Wa huwa. Huwa di sini maksud dia apa? Di kelebihan kitab turas ini, dia mengajar kita untuk baca berhati-hati. Dia tak macam kitab muasarah. Kitab muasarah ditulis dengan sejelas-jelasnya. Sebab orang zaman sekarang dia malas nak mikir. Tapi kitab turas kita akan baca berhati-hati. Wahua, dia adalah yang paling hampir sekali sudut ta'rif bagi definisi al-asl. Apa dia tu? Siapa perasan? Wahua. Apa maksud wahua di sini? Dhamir tu balik kepada siapa? Iza sahal makna sahal i'rab. Nak takdir pun kita kena jadi macam orang yang minum syai tak rasa gitu. Sedap kan, macam syai pagi tadi. Tapi syai ni ada rasa lain macam sikit. Ya Allah, guna sahil. Cari minyak wangi dalam syai ni. Ya Allah, selamatkan saya ya Allah daripada ujian-ujian dunia. Macam rasa ada mungkin saya tak sihat. Syai ni okey ni, saya tak sihat. Macam rasa ada sabun pun ada. Dia bahaya. Diharap tidak adalah sabotaj terhadap majlis yang kita lakukan. Wahwa. Wahwa tu balik ke siapa? Wa ta'riful asli bi ma bunya alaihi ghairuhu. Kalau kita tengok, itu yang diinginkan. Ta'riful asli bi ma bunya alaihi ghairuhu aqrabu ta'rifin lil asli. Kita mendefinisikan al-aslu dengan ma bunya alaihi ghairuhu, itu merupakan definisi yang paling hampir sekali dengan al-asl. Paling hampir sekali untuk kalimah al-aslu. Kerana kalau kita buka kitab-kitab usul fiqh khususnya, dan juga kitab-kitab bahasa, kalimah al-aslu dari segi bahasa banyak sungguh pengertiannya. Tapi mana pengertian yang paling cocok sekali, yang paling hampir sekali adalah ma bunya alaihi khairuhu. Wa huwa wa ta'riful asli bima bunya alaihi ghairuhu aqrabu ta'rifin lil asli. Fa innal his yashhadu lah kama fi asli al-jidari wasyajarah fa usulul fiqh adillatuhu allati yubna 'alayha. Okey. Fa innal hissa yashhadu lahu. Okey, wa huwa wa ta'rifu al-asli bima bunya alaihi ghairuhu aqrabu ta'rifin lil asli. Fa inna, fa di sini panggil apa? Fa apa? Bukan fa tafri'. Fa di sini maksud dia apa? Fa inna. Dia akan jadi makna apa? Apa maksud fa inna di sini? Jadi makna apa? Ini selamat sampai hati hampa.
InsyaAllah. Balik depan tu apa siap, ha? Okey. Fa di sini maksudnya fa ta'lil. Fa ta'liliyah, kerana fa di sini bermaksud li'anna. Yang ni kenapa kita tahu? Sebab kalau kita cakap pun kita akan gunakan ni. Kalau kita menulis pun kita akan guna. Sebab tu penting kita bercakap dalam bahasa Arab. Dan saya sangat minta kawan-kawan tolonglah atas demi masa depan bahasa kita. Di Malaysia nanti kita akan kelang kabut tau. Kita tak akan jumpa orang yang akan bercakap Arab dengan kita. Tapi kalau kat sini lagi kita masih malu-malu dengan kawan-kawan. Dan kita pun kebanyakan hidup kita banyak dengan kawan-kawan. Masalah kita di Mesir, kita tak duduk dalam asrama bersama dengan orang Arab. Dan kita nak masuk dalam asrama orang Arab pun kita tak ada peluang. Lagi kita duduk sama-sama kita. Kalau kita duduk sama-sama kita masih lagi bercakap Melayu, kita tak akan nampak benda-benda gini. Kita akan terguna ayat-ayat begini. Fa' di sini fa' ta'dil. Main mana tu benda tu? Sebab bila kita banyak bercakap, kita akan guna benda ni. Jadi bila kita jumpa orang Arab ataupun para ulama kita guna kalimah ni, kita akan terus ingat. Sebab kita pun pernah menggunakan fa' dengan maksud li'anna. Tapi benar tak dalam ucapan kita guna fa' dengan maksud li'anna? Li'anna je lah kita guna kan? Wallahi ana uhibbu hazal fulan fa innahu Wallahi ana uhibbu hazal fulan huwa rajul tayyib. Itu tak ada langsung li'anna apa. Tapi kalau kita biasanya kita akan guna wallahi ana uhibbu hazal fulan li'annahu kaza wa kaza. Betul juga. Tapi kalau kita boleh memperindahkan bahasa kita dengan sebab kita tahu benda-benda begini, kita akan sebut wallahi ana uhibbu hazal fulan fa innahu rajulun kaza wa kaza wa kaza wa kaza fa innahu kaza fa innahu kaza. Jadi fa di situ akan memberi makna li'annahu. Ya Rabb. Wa huwa aqrabu ta'rifin lil asli fa innal hissa yashhadu lah. Al hiss maksudnya panca indera yang 5 menyaksikan perkara tersebut, menyaksikan bahawa al-aslu itu dari segi guna bahasa dia sangat hampir dengan maksud ma bunya alaihi ghairuhu. Kita guna contoh usulul syajarah, aslul syajarah, aslul jidar dalam bahasa Arab merujuk kepada benda yang dia akan merupakan benda lain tumpang atas dia. Jadi oleh kerana penggunaan dia adalah hampir dengan makna ini, maka dengan sebab itulah ta'rif ini lebih dekat berbanding dengan ta'rif-ta'rif lain bagi al-aslu. Kita akan tengok selepas ni apa ta'rif bagi al-aslu, dan kita akan tengok dia kurang tepat berbanding dengan ta'rif yang mula-mula ini. Fa innal hissa, maksudnya al-hissa di sini adalah ar-ru'yah al-hissiyah, ar-ru'yah al-basariyah, yashhadu lahu ay yashhadu li kauni hadha at-ta'rif aqrab ta'rif. Yashhadu lahu ay yashhadu لكون هذا التعريف أقرب تعريف للأصل كما في أصل الجدار والشجرة. Sebagaimana contohnya kalimah aslul jidar. Aslul jidar kita akan faham iaitu bahagian dinding yang tertanam di atas bumi tu, di dalam bumi. Begitu juga aslul syajarah, yang mana bila kita tengok kenapa kita sebut dia aslul syajarah, li'anna syajarah taqumu alaih, li'annahu bunya alaihi asy-syajarah. Kenapa sebut aslul jidar? Li'anna al-juz' al-madfun fil ard min al-jidar yaqumu alaihi al-jidar, bunya alaihi al-jidar. Jadi dengan sebab itu digunakan aslul jidar. Pesan ayat ni kah? Okey. Fa usulul fiqhi adillatuhu allati yubna 'alaiha. Setelah Imam Al-Hattab mendatangkan apakah dia aqrabu ta'rif lil asli, penjelasan beliau, lalu dengan ta'rif al-aslu adalah ma bunya 'alaihi ghairuhu, semata-mata dari segi bahasa tanpa melihat makna usul fiqh yang sebenar, beliau kata fa usulul fiqhi fa yatafarra'u. Fa sini adalah fa tafri'. Maka kesan daripada perkara-perkara ini, natijah dari perkara-perkara ini, usul fiqh adalah adillatuhu. Adillatuhu maksudnya adillatul fiqhi. Fa usulul fiqhi adillatuhu ay adillatul fiqhi allati hazil adillah yubna al fiqhu 'alaiha. Fa usulul fiqhi adillatuhu ay adillatul fiqh allati
yubna al-fiqhu ala tilkal adillah. Jadi fiqh dapat berdiri tegak di atas dalil-dalil fiqh. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, al-ijma', al-qiyas. Segala dalil-dalil ini merupakan asas, tiang seri asas bagi fiqh. Tapi fiqh dan juga dalil-dalil ini bukan benda dapat dilihat. Jadi sini kita dapat tahu bahawa al-aslu itu bukan semata-mata untuk dirujuk benda yang dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi dia juga memberi boleh ditujukan kepada benda-benda bersifat maknawi, benda-benda yang bersifat abstrak, yang tak dapat dilihat dengan mata kasar tapi wujud. Contoh, okey, fiqh. Apa dia fiqh? Fiqh iaitu ilmu tentang yang ni halal, yang ni haram, sekian. Okey, nak kata yang ni halal, ni haram, mari mana? Dengan dalil. Maknanya dia berpijak di atas dalil. Dia dalil, dengan sebab dalil terbenanya ilmu fiqh. Kalau tak ada dalil, tidak wujudlah ilmu fiqh. Jadi bila begitu, berdasarkan bahasanya, kita sebut usulul fiqhi, maksud dia adalah adillatul fiqhi, lianna adillatul fiqhi syai'un bunya alaihi al-fiqhu. Okey, baik, itu adalah usul fiqh dari segi asal makna bahasa. Jadi kalau kita terjemahkan usul fiqh dengan masuk adillatul fiqhi, maka kalimah usul di sini dia bukan mufrad, sebaliknya dia adalah usul fiqh dengan masuk adillatul fiqhi. Usul di sini dia mufrad ke dia bukan mufrad? Apa dia mufrad? Kita try ni pula. Macam chef lah pula kan, nak kena rasa-rasa. Usulul fiqhi dengan maksud adillatul fiqhi, dia mufrad ataupun tidak mufrad? Siapa boleh jawab? Tidak. Seram je nak jawab pun, takut je. Nahnu rijal. Ar-rijal labudda yakun ladayhim syaja'ah fa'iqah qawiyah. Kun kal asad wala takun kal kalb. Okey? Bukan mufrad. Kalau bukan mufrad maksudnya apa? Musanna. Muzakkar. Murakkab, terkejut saya kan. Kok muzakkar macam mana, betul lah. Tapi usul tu jadi muannas. Sebab dia adalah jamak jadi dia adalah jamak taksir aslan usul. Ana uzuni saqila la asma' jayidan ma'zuratan. Maka usul di sini kata akhi tadi adalah murakkab. Sebab apa? Apa dia murakkab? Mufrad apa dia? Ma apa dia mufrad? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Wal ismu kita ni al murakkab ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Fahina idzin lafzul usul يدل على بعض المعنى لأن المعنى الذي نريده هو أدلة الفقه فكلمة الأصول تفيد بعض المعنى نصف المعنى وكلمة الفقه في هذه الحالة تدل أيضا على نصف الثاني من المعنى الذي نريده وهو أدلة الفقه فبسبب كلمة الأصول استفدنا نصف المعنى وبسبب كلمة الفقه استفدنا النصف الثاني فالنصف الثاني مع النصف الأول فالنصف زائد نصف يعني إيه؟ يعني واحد يعني إيه؟ كامل. Tamam. Jadi ketika itu usulul fiqhi dengan maksud adillah al-fiqhi, yang mana adillatul fiqhi adalah ma bunya 'alaiha al-fiqhu, maka ketika itu usul fiqh di sini dia adalah murakkab, bukan mufrad. Sama seperti kalimah Abdullah dengan maksud hamba Allah. Abdullah, ana Abdullah, anta Abdullah, kulluna ibadullah. Jadi kalimah Abdullah di sini setiap satu juzuk itu dia adalah murakkab, bukan mufrad. Tapi kalau seorang yang bernama Abdullah,
Ana Abdullah, maksudnya anasmi Abdullah. Ketika itu lafaz abd dan juga lafzul jalalah bukan lagi murakkab, sebaliknya kull wahid minhuma mufradun li'annahu la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Okey, selesai. Qala rahimahullah wa hadza ahsanu min qawlihim. Wa hadza di sini apa dia? Cuba baca, tengok makna, kita nampak apa yang diinginkan. Sebab tu saya perasan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Ya Rabb, Allah mastunni ya Rabb. Ya Rabb. Saya perasan antara benda yang sangat zahir bagi madrasah Fadilatul Syekh Ali Jumaah adalah madrasah mereka melihat setiap kalimah itu secara harfan-harfan. Cuma dengan cara ini lambatlah kitab tu nak khatam, dan kadang-kadang tak khatam. Tapi kita akan khatamkan kitab ni, jangan takut. Kita akan khatamkan. Cuma dengan cara begini, walaupun lambat khatam, tapi dia membina malakah. Kita baca tu perhati, kita jadi ta'anni sikit. Dan masalah yang menimpa pelajar-pelajar kita adalah dia nak baca cepat-cepat. Dia nak tahu maklumat, tapi dia sekadar nak maklumat. Sedangkan yang kita nak bagi bukan maklumat saja, kita nak bagi malakah. Sebab kita tak akan mampu nak talaki semua kitab-kitab depan kita ni. Tapi kita nak kunci dia. Macam mana kunci tu? Begini. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, dan kitab-kitab akidah, dan kitab-kitab fiqh, usul fiqh contoh, kita akan ada tengok ada nas, ada matan, ada syarah, ada hasyiah, ada taqrir. Bagaimana perkara tu? Dengan sebab at-ta'anni tadi, dengan sebab tadqiq tadi. Okey, wa hadza ahsanu min qawlihim al-aslu huwa al-muhtaju ilaih. Okey, hadza ni isyarah kepada siapa? Hadza ta'rif. Allah yaftah alaikum jami'an. Wa hadza, maksudnya wa hadza ta'rif. Wa ma huwa ma buniya alaihi ghairuhu. Okey. Ini maksudnya hadza ta'rif ahsanu min qawlihim al-aslu huwa al-muhtaju ilaih. Ini lagi bagus ta'rif yang didatangkan oleh Imamul Haramain ni. Itu lagi bagus daripada ta'rif yang didatangkan oleh sebahagian para ulama kita, yang mereka mengatakan al-aslu huwal muhtaju ilaih. Al-aslu huwal muhtaju ilaihi. Tengok ihtaja yahtaju ihtiyajan, fahuwa muhtajun wa huwa muhtajun ilaih. Nak tahu mana satu maf'ul, mana satu fa'il? Tengok ada kalimah ilaih atau tidak. Ana muhtajun ilaih, fa ana muhtaju, anta muhtajun ilaihi. Jadi al-muhtaju ilaih adalah maf'ul. Maf'ul bagi kalimah ihtaja yahtaj. Muhtaj, ana muhtaj ila kaza wa kaza, fasirtu ana muhtajan wa sara hadha syai' muhtajan ilaihi. Jadi ada ulama kita mengatakan al-aslu huwal muhtaju ilaih, asy-syai'u alladhi ihtaja ghairuhu ilaihi. Masalan, ana ahtaju ila akhina at-taqi. Laulahu fama sujjila ad-durus, wa laulahu ma futiha al-makan, laulahu ma yujad ladaina asy-syai'. Rabbuna yasahil ya Rabb. Allahumma ab'idni wa ab'idna jami'an al-ishal ya musahil al-umur, fa innal ishal mushkilah. Ata'rifuna man al-ishal? هو من أسهل يسهل إسهالا حاجة كله سهلة مش مرة ولا مرتين على طول دفعة واحدة بصوت قاتل. ربنا يستر يا رب. اوكي، المحتاج إليه. إذن أنا أحتاج إلى التقي. أخينا التقي من قدح رجل طيب، وكل من اسمه تقي كل رجل طيب عليه. فالأصل هو المحتاج إليه. المحتاج إليه، أنا أحتاج إلى هذا الرجل الطيب الكريم القدحي، لولاه لم يفتح المكان ولولاه ما سجلت الدروس. إذن dengan ta'rif al-aslu huwal muhtaju ilaih wal far'u huwal muhtaj, maka saya akan dipanggil sebagai al-far'u, manakala akhuna taqi akan dinamakan sebagai al-aslu, li'annahu ihtaja ilaihi unas kathirun, fasara huwa muhtaja ilaihi wa sara huwa al-asla. Amma alladhi yahtaj
ana wa ant wa antuma wa antum kulluna hina idzin nusamma far'an. Nusamma hina idzin far'an li'annana nahtaj wa lam yuhtaj ilaina innama nahtaj. Amma akhuna taqi an-nas kulluhum yahtajuna ilaihi fasara huwa al-asla. Okey, fasara huwa al-asl. Namun kata Imam Al-Hattab, ta'rif al-aslu huwa al-muhtaju ilaih, ini ta'rif yang tidak daqiq. Yang paling kuat adalah ta'rif yang pertama. Kenapa? Okey, fa inna asy-syajarah, al-fa huna fa yani bermakna bermakna madza? At-ta'li. Allah yaftah alaikum. Masaba antum badatum qarrabtum zuqtum al-ma'na. Wa hadha al-ma'na la budda an yakun hayyan fi kalamina. La budda an yakun hayyan fi kalamina. Falizalika ansahukum miraran wa tikrara alla tatahaddatsu fi mu'zam hayatikum ma'a zumalaikum al-malizin illa bil arabiyyah. Qul waraya astaghfirullah. Qul waraya, qul warai astaghfirullah min at-tahaddus bil maliziyah. Wala ahad yastaghfirullah lil asafi syadid. La ilaha illallah. Fa inna asy-syajarah muhtajun ila ath-thamarah. Fa inna asy-syajarah muhtajatun ila ath-thamarah min haitsu kamaluha. Allah. Shuf, unzuru ayuha an-nas. Fa inna asy-syajarah ay li anna asy-syajarah. Ma huwa daliluna? كأن الإمام الحطاء أراد أن يقول لنا ما هو دليلي الذي بسببه أقول إن تعريف الإمام الحرمين أحسن بكثير من تعريف بعض العلماء حيث عرفوا الأصل بالمحتاج إليه. ما دليلي؟ دليلي هو أن الشجرة محتاجة إلى الثمرة. الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها. Pokok memerlukan buah. Dari sudut apa? Dari sudut untuk dia hidup? Tak. Pokok boleh hidup tanpa buah. Dari sudut apa? Dari sudut supaya dia dinamakan pokok? Tak. Pokok tetap dinamakan pokok walaupun tak ada buah. Tetapi min haitsu kamaluha, dari sudut kesempurnaan pokok tadi. Jadi haitsu di sini jadi makna apa? Haisiyah wal haisiyah salasah. Haisiyah ada 3. Haisiyah itlaq, haisiyah ta'lil, haisiyah taqyid. Sastaqi. الحيثية هنا على أي معنى من المعاني الثلاثة. تقييد بكل شجاعة هكذا متكبر. طيب بارك الله فيك. صح، كلامه صح وكلامي تجاهه غير صحيح. هو ليس رجلا متكبرا، إنما رجل لطيف متواضع. أنا الذي متكبر للأسف الشديد. واغفر ذنبي يا كريم. Haiz di sini akan memberi makna dari sudut, dari sudut tertentu, bukan dari semua sudut. Bukan dengan maksud kerana. Jadi haiz di sini maknanya haiziyah at-taqyid. Taqyid maksudnya tadyiq. Maksudnya kita bukan nak bincang dari semua sudut, tapi dari sudut fokus tertentu. Jadi haiz di sini bermaksud taqyid. Sebab ada haiziyah bermaksud li'anna. Wallahi ana uhibbu hadzal rajul haitsu wallahi ana uhibbu hadzal rajul haitsu innahu daiman yatahaddath ma'i bil lughati al arabiyyah. Wallahi 3 مرات مثلا كما قال المصريون والله 3 مرات inni uhibbu hadzal rajul haitsu innahu yatahaddath ma'i daiman bil lughati al arabiyyah. Jadi haiziyah di sini maksudnya apa? Nazuk. Huwa taqi'? La, مش huwa al-itlaq? La, huwa bermakna li'anna. Jadi haiz di sini akan memberi makna li'anna. Tapi dalam contoh kita di sini, dalam ucapan Imam Al-Hattab di sini, haiz di sini bermaksud dari fokus tertentu, bukan dari sudut semuanya. Tadi berfokus tertentu, maka dinamakan sebagai haiziyah taqid. Pokok memerlukan buah. Dari sudut apa? Dari sudut untuk dia dinamakan sebagai pokok? Tak. Dari sudut untuk dia dianggap sempurna. Maksudnya kita melihat dari hanya pengkhususan tertentu, maka dinamakan sebagai haiziyah taqyid.
walaysati thamaratu aslan lisyajarah. Okey. Setelah kita kata asy-syajarah tahtaju ila thamarah min haitsu inna asy-syajarah lam takun kamilah illa bi thamarah, fa hina idzin law tabbaqna at-ta'rif 'ala asy-syajarah wa 'ala ath-thamarah naqul inna asy-syajarah far'un wa anna ath-thamarah aslun. Tayyib, hal hunaka min al-'arab man qala inna ath-thamarah aslun wa asy-syajarah far'un? Abadan wa alfi kalla. Wallahi wa alfi kalla, laysa hunaka min al-a'rab man qala inna asy-syajarata far'un wal samarata aslun. Sedangkan pokok memerlukan buah. Kalaulah ta'rif al-aslu huwal al-muhtaju ilaih ini tepat, maka kita boleh guna, orang Arab akan guna as-samara aslun. Tafadhal ya akhi, khudh al-asl. Tafadhal ila syajara, khudh aslaha. Contoh. Apa orang faham? Yani na'khudh al-juz' al-madfun dakhil al-ard wa lam yaqtul fi balihim as-samara ma anna asy-syajara min haitsul kamal tahtaj ila as-samara. Jadi ketika itu tahulah kita bahawa kalimah al-aslu diterjemahkan kepada al-muhtaj ilaih itu tidak tepat. Buktinya orang Arab tak mampu nak terima al-aslu huwa syajara, al-thamara huwa al-asl. Orang akan nampak la al-thamara hiya al-far'u wa amma asy-syajara fa hiya al-asl. Itu yang orang faham. Buah dengan pokok, mana yang al-aslu? Pokok, bukan buah. Tapi kalau kita kata al-aslu huwa al-muhtaju ilaih, maka dari sudut asy-syajarah min haitsul kamal tahtaju ila samarah, terpaksa kita akan kata as-samarah adalah al-aslu, manakala asy-syajarah adalah al-faru, dan benda tak dapat diterima oleh orang Arab. Jadi tahulah kita ta'rif ini tak tepat. Sebab tu disebut di sini fa inna asy-syajarata muhtajatun ila samarati min haitsu kamaluha wa laysati thamaratu aslan lisyajarah, ay fi kalamil arab. Kalau kita mungkin kita akan guna. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bahasa Arab ini bukan kita terjemah bahasa Melayu ke bahasa Arab. Saya tertarik dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Anam. Beliau yang sebut benda ni, saya fikir tak fikir kita banyak bercakap Arab, kita terjemah daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Apa yang kita nak cakap? Saya contoh apa nak kata? Saya suka air batu kan. Ana uhibbu ma'al hajar. Kalau kat sekolah dulu kami guna tu. Ana uhibbu ma'al hajar. Ma'al hajar. Air batu kan, senang. Dah itu cara geli-geli boleh lah kan. Kal bidayah boleh lah, geli-geli sonok dengan kawan-kawan boleh lah. Tapi untuk kita boleh menjadi orang yang mahir berbahasa, dia tak boleh begitu. Kita kena menggunakan bahasa tu sebagaimana dia telah wujud. Bukan kita mencipta bahasa baru hasil terjemahan kita. Akhirnya dalam ujian peperiksaan kita menulis satu bahasa yang lain. Huwa syabih bil arabiyyah, takriban yani hiya al arabiyyah walakin bi uslub jamilah la ya'lamha al arab. Jadi itu kelebihan bahasa baru tu dia rekaan baru, bid'ah yang tak tahu dia itu adalah hasanah ataupun dalalah, kita tak pasti. Jadi dia memerlukan daripada bahasa Arab tu diambil terus daripada ashab. Bukan kita terjemah daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Di situ dia memerlukan kepada kemahiran mendengar, banyak dengar orang Arab cakap macam mana. Dan jangan malu untuk berbicara. Kadang-kadang bila saya bercakap dengan kawan-kawan, yalah baguslah dulu tiga orang kawan, bila saya bercakap Arab dia balas balik bahasa Arab dengan saya. Dan sampai kadang-kadang saya terfikir nak buat korol. Lepas ni kalau siapa cakap Melayu dengan saya nak buat tak faham. Dia buat begitu lah, biar ada sedikit desakan. Tapi tak tahulah desakan tu akan menjadi desakan ke orang mereka benci ke, saya tak tahulah. Bila kita bercakap bahasa Arab dengan kawan, kadang-kadang mereka yalah baguslah ada satu sikap cakap Arab. Lagi bagus daripada satu orang, dia cakap Melayu dengan saya balas Arab, dia balas Melayu juga. Ini memang kurang asam kan? Ada kawan-kawan kita, bila kita cakap Arab, dia balas Arab. Baguslah tu. Cuma kadang-kadang saya jadi mikir, nak kata apa sebab dia menterjemah.
Contoh kalau sini, kalau kita semata-mata ikut kita terjemah, betul. Al-thamara al-asl. Lianna al-asla muhtajun ilaih. Jadi al-thamara al-asl. Tapi orang Arab tak boleh terima benda tu sebab mereka tak guna kalimah tu. Jadi dia ada unsur simai sikit. Dia tak boleh kita mengambil bahasa tu dengan kita mereka-reka. Contoh kapal terbang, orang tak panggil safina tairah kan? Ataupun safina tarat, tak. Dia mesti ambil daripada bahasa dia. Dan bahasa tu tak akan keluar kalau kita tak bercakap. Sebab tu bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal. Sebab kalau di Mesir lagi kita tak bercakap Arab, nanti di Malaysia insya-Allah kita tak akan mampu cakap Arab. Sebab di Malaysia proses untuk menghapuskan bahasa Arab yang kita miliki itu banyak. Kita bercakap Melayu dengan mak kita, dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Kita nak bercakap Arab macam bila? Jadi kalau di sini pun tak nak rasa bertaubat, di sini pun nak cakap Melayu lagi dengan kawan-kawan, khalas. Anta hur. Qul waraya tubtu ila Allah min at-tahaddus bil Malaysia. Okey, balik kepada tajuk seterusnya ataupun sambungan seterusnya. Wa min qaulihim. Okey, wa min qaulihim. Min di sini dia balik bercerita apa sebenarnya? Wa hadza ahsanu min qaulihim kaza wa kaza. Wa min qaulihim, jadi maknanya dia ma'tuf kepada wa min qaulihim yang di atas. Maksud dia at-ta'rif bi anna al-asla huwa ma bunya alaihi ghairuhu ahsan min qaulihim al-aslu huwa al-muhtaju ilaihi wa huwa aidan ahsan min qaulihim aslu syai' ma minhu syai'. Okey, ni adalah ta'rif kedua bagi al-aslu di sini sebahagian para ulama. Kalau ta'rif yang pertama tadi sebahagian para ulama kata adalah al-muhtaju ilaihi. Di sebahagian ulama yang lain pula mereka mendefinisikan al-aslu dengan ma minhu syai'. Maksud dia al-aslu huwa ma minhu syai'. Aslu syai' ma minhu syai'. Apa dia al-aslu bagi suatu benda? Kata mereka sesuatu benda yang daripada benda tersebut keluarnya benda lain. Saya ni daripada ibu saya dan ayah saya, maka saya adalah al-far'u, manakala ayah saya dan ibu saya adalah al-aslu. Sebab minhum ana mawjud, bisababihim ay minhum ana mawjud. Aslu syai' ma ay syai'un minhu ay min hadha syai' syai' sani, syai' akhar. Jadi kalau kita contoh tengok di sini ma minhu syai', satu benda yang dia itu merupakan natijah daripada satu benda lain. Satu benda daripada benda itu hasil satu benda yang lain. Okey? Contoh al-walad minal walid, al-waladu minal walid, minal walid saral walad, daripada ayah, daripada ibu, akhirnya wujudlah seorang anak. Maka dengan sebab sini kita kata al-walid huwal aslu. Al-aslu lil walad li'anna al-walid minhu yuladul walad. Okey? Cuma kata Imam Al-Hattab, ta'rif ini juga tidak tepat. Fa inna ay li'anna ay haitsu at-ta'liliyah. Fa innal wahida minal asharah. Bila cakap orang Arab, al-wahid minal asharah am la? Dia kata, na'am. Al-wahid minal asharah. Al-wahid minal asharah. Wa laysatil asharatu aslan lahu. Al-wahid betul, dia minal asharah. Tapi kalau kita kata, izan al-wahidu minal asharah, izan al-asharah huwal aslu wal wahid wal far'u. Terkejut tu orang Arab. Kaif? Kata. Al-wahid minal asharah am la ya ammi Arabi? Naam. Al-wahid minal asharah. Al-wahid minal asharah. Nombor satu itu dia ada dalam nombor 10. Betul tak? Daripada 10 benda dapat dikeluarkan satu objek. Jadi kalaulah al-aslu ma minhu syai', maka dia akan memberikan satu natijah. Apa benda asal yang banyak? Al-asharah. Daripada benda asharah tu dikeluarkan satu benda, iaitu al-wahid. Taib al-wahid far'un wal asharah aslun.
Tapi orang Arab tak sebut pun al-asharah aslun. Sebab ini mereka akan kata la. Al-wahid laisa al-wahidu laisa far'an lil-asharah wal asharah laysat aslan lil wahid. Oleh kerana orang Arab tak guna begitu, maka ternafilah pendefinisian al-aslu dengan ma minhu asy-syai'. Wa laysatil asharatu aslan lah. Bahkan kita kata al-wahid huwa al-aslu al-asharah. Laula al-wahid fama yujad asharah. Hiya al-asharah mubasharatan hakadha lazim hunaka wahid, ithnan, thalatha, arba' ila al-asharah. Idzan al-aslu huwa al-wahid wa laysa al-asharah. Lakin al-wahid yu'khaz min al-asharah. Idzan al-asharah huwa al-asl. La. Sebab apa? Sebab orang Arab tak guna begitu. Maka dengan sebab itu ternafilah ta'rif ma minhu syai' sebagai ta'rif yang paling tepat bagi al-aslu. Ya Rabbi, banyak membebel saya ni minta maaf walamma arrafa al-asla arrafa muqabilahu. Walamma arrafa al-asla, setelah mana beliau memberikan definisi bagi al-asl. Man huwa? Manil mu'arrif? Imam Al-Hattab, Imam Ramli, Imam Maza, Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Walamma arrafa al-asla arrafa muqabilahu. Muqabil maza? مقابل الأصل. الأصل مقابله ضده ما هو الفرع. فالأصل ضد الفرع والفرع ضد الأصل. ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد. على سبيل الاستطراد. الاستطراد. استطرد يستطرد استطرادا. apa maksud al-ististrad? Al-ististrad. Al-istitrad. Ma huwa al-istitrad? Ya, ma asqal. Al-istitrad. Ma huwa al-istitrad? Dhikru syai' fi ghairi mahallihi. Dhikru syai' fi ghairi mahallihi li'alaqatin bainahuma. Dhikru syai' fi ghairi mahallihi li'alaqatin bainahuma. Zikru syai' fi ghairi mahallihi li'alaqatin bainahuma. Itu masuk al-istitrad. Istitrad ni dia kita sebut satu benda bukan pada tempat dia, tapi ada kaitan, ada hubung kait, walaupun asalnya bukan itu fokus tajuknya. Sebab kalau kita tengok Imam Haramain datangkan al-aslu sebab apa? Sebab nak mendatangkan apa maksud usulul fiqh. Jadi fokus isu dia adalah lafzan faqat, al-aslu wal fiqhu. Wala alaqata bil far'. Lianna kalamana fi usul al-fiqh walaysa fi furu' al-fiqh. Usul al-fiqh idzan bahsuna faqat yata'allaq bi kalimati al-asl wa bi kalimat al-far'. Al-fiqhu bi kalimatil fiqhi wa bi kalimatil asl. Tapi kenapa didatangkan Imam Haramain tiba-tiba sebut wal far'u ma buniya ala ghairihi ala sabil al-istitrad wa huwa dhikru syai' fi ghairi mahallihi lianna mahallana al-an huwa al-bahthu an ta'rif al-asl wa an ta'rif usul ta'rif al-fiqh. Tapi datangkan juga laisa mahalluhu, laisa mahalluhu hadha. Tapi kenapa sebut? Apa sebab? Li'alaqatin. Hunaka alaqah baina hadza al-mustatrad wa ma qablahu. Ada alaqah, ada hubung kait. Kenapa? Sebab dia lawan. Contoh di sini sebab dia adalah did, dia adalah lawan bagi pengertian kalimah al-asl. Maka dengan sebab itulah disebut perbahasan tentang al-far'u di dalam matan ini. Sebab tu biasa kita dengar para masyayikh kita sebut bi zikril addad tatamayyazul asya'. Banyak para ulama kita akan sebut begitu, bi zikril addad tatamayyaz al asya'. Bi zikril addad
jamak kepada ضد, ضد, ضدان, أضداد. بذكر الأضداد تتميز الأشياء. Dengan sebab kita sebut lawan bagi satu kalimah, maka satu hakikat itu akan lebih jelas. Contoh di sini, ma wal aslu ma bunya alaihi ghairu. Taib, ma wal far'u ma bunya ala ghairi. Bisabab anni araftu atau bisabab annaka araftani ma'na al-far'i fahimtu fahman afdal min al-fahm al-awwal بالنسبة لمعنى الأصل. أنا بعد أن عرفتني معنى الأصل فهمت، ولكن بعد أن ذكرتني مباشرة ذكرتني معنى الفرع فهمت مباشرة بل أحسن بكثير من الفهم الأول. لما؟ لأنك ذكرت ضد الأصل، فبذكر الأضداد تتميز الأشياء. ولما عرف الأصل عرف مقابله، أي ولما عرف إمام الحرمين الجويني الأصل في قوله فالأصل ما بني عليه غيره عرف مقابله، أي عرف إمام الحرمين مقابل الأصل. وما هو مقابل الأصل؟ الفرع، على سبيل الاستطراد. فقال إمام الحرمين الجويني والفرع ما بني على غيره كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله. والفرع ما بني على غيره. الفرع adalah ma ay syai'in, apa saja sebarang benda, sama ada benda berobjek ataupun tidak berobjek. Benda yang boleh dilihat dengan panca indera atau benda yang bersifat ma'kulat, benda yang bersifat ma'nawi. Ma ay syai'in bunya ala ghairihi. Benda tersebut dia yang menumpang ke atas benda lain. Contoh macam dalam contoh kita mula-mula tadi, handset yang sedang rakam tadi. Dia ada atas stand, maka dia menumpang di atas stand, maka dia handset itu sendiri dia menumpang, maka dia dinamakan al-far'u. Manakala benda yang ditumpangi pula adalah al-aslu. Rumah ada tiang. Tiang akan diletakkan di atas tiang atap atau kayu-kayan. Maka ketika itu tiang itu adalah al-aslu, manakala benda yang diletakkan di atas tiang tersebut dinamakan sebagai al-far'u. Wal far'u ma bunya ala ghairihi ka furu'i syajarati li usuliha. Contoh di sini adalah furu' syajarah. Furu' adalah jamak bagi kalimah al-far'u. Cabang-cabang pokok bagi asas-asas pokok. Apa asas pokok? Aslu syajarah adalah at-taraf an-nabitu fil ard. Maknanya bahagian pokok yang tertanam di dalam tanah itu. Jadi manakala far'ul asyajarah ma zahara minas syajarah, apa yang dapat dilihat di atas tanah itu, batang dia naik ke ranting, naik ke bunga, buah dan sebagainya, yang nampak di mata kasar kita itu dinamakan sebagai al-far'u. Jadi furu' syajarah dilihat dari sudut kita melihat bahawa pokok yang terzahir itu dia berdiri di atas akar yang tertanam. Sebab ranting juga boleh dianggap sebagai usul dengan melihat kepada daun. Okey? Sebab ranting itu dibina di atasnya buah, daun. Maka ketika itu daun menjadi al-far'u, manakala ranting pula menjadi al-aslu. Sebab itu disebut sini ka furu'i syajarati li usuliha. Kita melihat dari sudut itu. Macam tiang tadi. Tiang di atasnya atap. Tapi kalau atap itu ada orang letak pula apa namanya aerial tu. Aerial ke nama dia? Maka ketika itu atap yang dia merupakan al-far'u, adakah dia al-far'u dari sudut itu? Tidak. Dia adalah al-aslu. Dia ni al-aslu ke al-far'u? Kita kata dua-dua. Al-aslu dari sudut dia itu dengan sebab dia terbina aerial TV itu. Tapi dalam masa yang sama, atap juga adalah al-far'u sebab dia itu terbina di atas tiang. Ka furu'i syajarati li usuliha wa furu'il fiqhi li usulihi.
Contoh yang kedua adalah furuk-furuk fiqh, maksudnya hukum hakam fiqh dari sudut dalil-dalil fiqh. Maknanya kita tengok di sana ada contoh Allah Azza wa Jal. Contoh Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Hadis ini menerbitkan satu hukum fiqh, iaitu berdasarkan kefahaman Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, la tasihhu salatu in lam tuqra' fihi suratul Fatihah. La tasihhu salah idza lam tuqra' fiha suratul Fatihah. Jadi ketika itu wujubu qiraati suratul Fatihah far'un. Far'un limadha? Far'un li qauli Nabi alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Fasara al-hadithu aslan wa wujubu salah المستفاد من قول الحبيب عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الوجوب هو الفرع. هذا الحكم هو الفرع وفروع الفقه لأصوله. كون الصلاة كون قراءة الفاتحة واجبة فرع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Jadi dari sudut itu hukum fiqh halal haram tu adalah dinamakan sebagai far'un, manakala dalil asas, dalil dengan sebab dialah, dengan sebab dalil inilah keluarnya hukum-hukum fiqh tadi, dalil-dalil itu dinamakan sebagai al-aslu. Jadi kalau kita perasan, seakan-akan Imam Haramain nak bagi tahu bahawa al-far'u ini bukan hanya kepada benda yang bersifat mahsusat saja. Sebabnya dia juga untuk maknawiyat. Dengan sebab itu dia datangkan dua contoh. Contoh pertama min haisul mahsusat wal misalu tsani min hais al-ma'nawiyat. Lianna syajarah mar'iyah wa usulha mar'iyah wa furu'ha aidan mar'iyah. Lakinna al-fiqha ghair mar'i wa adillatul fiqhi aidan ghair مرئية فكأن هذين المثالين لبيان أن الأصل وكذلك الفرع يطلق على المعقولات ويطلق أيضا على المحسوسات. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu sebab hari ini kita mula lewat, dan saya rasa takut kalau kita lajak lagi mungkin kita akan ambil masa yang panjang. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu, insya-Allah. Moga diberkati Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.